Jadi kalau kita lihat tadi salah satu objektifnya untuk mengesan seseorang individu tu sama ada boleh bertutur ataupun boleh berkomunikasi dengan baik atau tidak. Kalau kita lihat kalau kita nak kesan lebih awal, sudah pastinya kita akan melihat dari segi golongan yang lebih kecil, iaitu anak-anak. Jadi apakah mungkin masalah kurang baik bertutur itu adalah kerana penyakit dan sebagainya, bagaimana? Bukanlah dikatakan sebagai penyakit, tapi mungkin kadang-kadang tu tak penyakit, mungkin dia masalah perkembangan yang awalnya dia tak dapat bertutur, tidak mempunyai sebarang perkataan pun dalam perkembangannya. Jadi ibu bapa perlu peka, perlu kesan dan kemudian kena ambil langkah seterusnya. Salah satunya buat saringan pendengaran. Kalau lepas buat saringan tu, ahli audiologis tersebut kalau rasa kanak-kanak tersebut perlu untuk mendapatkan rawatan dan dia akan dihantar kepada terapis bahasa dan pertuturan untuk rawatan selanjutnya. Tapi tak semestinya kena daripada audiologis kemudian terapis bahasa pertuturan, boleh jadi daripada doktor, terutamanya doktor yang melihat perkembangan kanak-kanak dan seterusnya dihantar ke pada terapis pertuturan, dan terapis dia macam dalam satu bulatan lah kita bekerja bersama. Baik. Okey, Puan, kalau kita lihat kita ingin melihat seorang budak ataupun kanak-kanak itu daripada kecil, sudah pasti kita kadang-kadang kita tak dapat mengenal pasti bahawa dia ni ada masalah komunikasi ke tidak, ataupun mungkin adakah dia ni boleh bertutur dengan baik ke tidak, macam gagap ke ataupun lambat untuk bercakap ke. Macam mana kita nak tahu simptom dia? Okey. Paling senang sekali, kena lihat carta perkembangan kanak-kanak. Terutamanya dari, kalau ni aspek komunikasi, lihat dari segi aspek komunikasi. Lepas tu, kalau dia tak ikut, contoh kalau 1 ke 2 tahun, kena ada sekurang-kurangnya 1 patah perkataan dalam 1 ayat. Dan untuk nak jadi ke 2 tahun, kena ada 2 ke 3 patah perkataan dalam 1 ayat. Lepas tu, yang paling sebelum kita boleh bercakap tu, kenalah faham. Kalau tak faham, lebih kurang 50 ke 100 patah perkataan dalam umur 1 ke 2 tahun tu. So lepas tu tak boleh nak ikut arahan, suka untuk duduk, maksudnya fokus. Jadi itu antara tanda-tandanya. Kenapa kanak-kanak kemungkinan kanak itu ada masalah lambat bercakap. Kalau mengikuti program terapi yang dijalankan, berapa lama biasanya kita dapat memulihkan seseorang kanak-kanak itu untuk kembali bercakap dengan baik ataupun bertutur dengan baik? Bagaimana, Pak? Soalan tu soalan yang kita kata sebenarnya saya kurang gemar untuk jawab. Selalunya bila ibu bapa tanya, berapa lama ni nak kenalkan terapi ni? Sebenarnya kalau kita tak dapat beri jawapan yang jelas, dia bergantung kepada penlibatan keluarga tersebut sewaktu terapi, bagaimana mereka, maksudnya bila kita beri kerja rumah, ibu bapa kena buat kat rumah, bukan nak harap 45 minit sesi. Tapi kena buat kat rumah sebab konsep terapi berpanjangan. Kemudian mungkin dia datang mula-mula tu kita dah nilai, lepas tu untuk tengok ada peningkatan atau tak, kita buat lagi penilaian. Kalau ada peningkatan, kalau ibu bapa berpuas hati dan kita pun berpuas hati, jadi masa tu kita berhentikan dia dari sesi terapi tersebut. Berarti jangan mengharapkan waktu sesi terapi yang diadakan bersama dengan ahli terapi. Cuma mungkin ibu bapa di luar sana kena mengetahui juga caranya di rumah pula. Apa cara-cara yang boleh dikongsikan untuk kita membantu anak-anak kita yang kurang bertutur dengan baik dan sebagainya. Macam mana? Okey, cara yang paling senang, sebab sekarang ni semua orang kalau kita keluar makan ke apa, perasannya akan guna gadget. Betul. Jadi ibu bapa sebenarnya, gadget tu tak salah. Ibu bapa kena budayakan penggunaan gadget yang positif. Budaya positif kat sini maksudnya cuba hadkan penggunaan gadget bila meluangkan masa bersama anak. Lepas tu kena banyak bercakap dengan anak. Komunikasi dengan anak tu penting ya.